Muka surat 725. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asy-Sya'bi berkata, saya telah mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Yang bermaksud, halal jelas, haram pun jelas, dan antara kedua-duanya ada perkara yang sama, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'al ghanam haula al-hima yushiku an yaqa fihi ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasad mudghah ya, fa in salahat salahal jasad kulluhu wa in fasadal jasad kulluhu ala wa hiyal qalbu. Siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, artinya dia telah terjerumus dalam benda yang haram, seperti pengembala yang mengembala kambing di sekitar tempat yang terlarang, kemungkinan terjerumus dalam larangan itu. Ingatlah, tiap raja mempunyai larangan-larangannya, dan larangan Allah iaitulah yang diharamkan. Ingatlah, dalam badan ada segumpal daging, dan jika baik, nescaya baiklah semua badan, dan bila rosak, rosaklah semua badan, iaitulah jantung hati. Baik, ini biasa kita dengar hadis ini yang diterangkan oleh ustaz-ustaz. Cuma dia kata di sini, benda haram ni jelas, yang halal pun jelas. Cuma antara halal dengan haram tu, dia tengah-tengah tu dia kata tak clear sikit. Bila tak clear ni, ialah macam kita jalan tengah malam lah, lampu ada tetapi tidak jelas. Kadang-kala ada batu depan kita, oleh kerana tak jelas kita sepak, kita sepak dia. Bila sepak sakit kaki, berdarah. Maka begitu juga dalam bab halal haram ni. Hak haram ni ialah bagi kita orang surau masjid ni, orang yang nak jaga diri, kita jaga. Hak halal tak apalah, kita buat. Tapi tengah-tengah yang tak clear, yang orang panggil kelabu asap ni, yang ini tuan-tuan, kadang-kala kita terbuat. Kadang-kala kita terbuat. Cuma dia sebut di sini, secara ringkaslah saya sebutkan di sini, sebab hadis ni kita banyak kali dengar. Bila kita tak cermat, benda yang tak clear ni kadang-kadang kita belasah juga. Cuma kalau saya buat contoh, kalau di Mesir tuan-tuan, dia ada satu istilah dipanggil baksis. Baksis ni, kalau sekiranya nak suruh cepat dapat benda, nak suruh cepat, hak kita dah. Cuma payment lah, senang cerita. Kalau orang ambil kontrak kan, mana dia dah buat kerja, dan bila dah buat kerja, habis kerja, payment kena bayar lah. Cuma lambat 3 bulan 4 bulan tak dapat. Maka di situ dia, Mesir ni biasa dia bagi baksis, bagi duit kepada orang yang buat kerja, nak buat cek ke apa benda kerani tu, supaya percepatkan bayaran. Jadi ada pandangan yang menyatakan bahawa itu bukan rasuah. Rasuah ni apa dia? Bertanding projek, dianya memang kemungkinan besar tak dapat, kerana mahalnya, tinggi harga yang diletak.
dan di sana ada orang yang lebih rendah, pengalaman pun banyak, syarikat pun berpengalaman, bukan syarikat jenis RM2, ya, pedal kapitalnya tinggi apa semua, kelayakan ada, ya. Jadi di situ nak suruh menang juga bagi, buat deal dengan pegawai. Kalau engkau bagi lulus dengan orang yang meluluskan lah, ya, maka saya bagilah sikit, ya, 10,000 ke 100,000 ke, ya, maka itu dipanggil confirm, nampak unsur rasuah, itu haram. Tapi hak baksis ni dia nak kata haram kan, dia nak ambil hak dia, cuma bayaran tu lambat sikit proses, ya. Dan kadang-kadang kerani tu buat ada, tak ada kerja apa pun, kan, dia seorang je lagi tak dibuat cek, buat lambat. Kawan ni pun mari gini lah, buatlah cepat sikit, ya, buat cepat sikit, nanti saya adalah bagi sikit. Jadi benda-benda tu kemungkinan berada dalam situasi dipanggil tak jelas antara haram dengan halal, ya. Jadi mungkin kita kena jauh, itu satulah, ya. Yang kedua, dari sudut makanan yang saya selalu sebut, ada kalanya makanan yang ada di pasaran, di pasar raya ke apa benda tu, yang kita rasa tidak ada tanda halal jakim ke, kita rasa ialah maknanya mungkin ada unsur-unsur benda yang tak elok, nak pula mari daripada negeri Belanda ke ataupun daripada England ke, kita rasa was-was dipanggil. Kalau hak mana was-was ni kita tinggalkanlah, ya. Baik. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, tiap sesuatu ada batas, dan batas-batas Islam ni ada 4, ya. Batasan Islam ni ada 4, dia kata. Pertama sekali, wara', berhati-hati dari segala syubhat. Kita dah bincang dah sebelum ni, ya. Maksud wara'nya berhati-hati, ya. Seperti yang saya sebut sebelum ni lah, ya, tentang makanan lah. Kalau kita refer pada makanan, kalau jenis baksis apa benda ni, saya rasa susah juga kita nak kata tak jelas ke apa benda, ya. Tapi kalau makanan yang kita meragui halalnya dia tu kerana dia mari daripada luar negeri ke apa benda, itu elok kita reject, ya. Kita jauhi dan ambil makanan hak dibuat dan diprodukkan oleh orang Melayu ataupun oleh orang yang bukan Islam, tetapi disahkan ataupun diberi sijil halal oleh JAKIM. Meskipun mungkin di situ pun kita masih ragu, tetapi dah ada sijil halal tu, tahan lah, lebih baik daripada hak tak ada. Itu dia kaedah dia, eh? Nombor 2, tawaduk. Tawaduk ni kebetulan semalam saya ada bercerita sedikit tentang situasi pelajar. Dia pelajar ni tuan-tuan, dia masa saya bertugas di Universiti Melaya dulu pun, dia ada pelajar ni, dia orang panggil, dia baca buku, dia 2-3 butir, lepas tu dia terlibat dengan usrah, lepas tu terlibat mukhayyam ke apa benda, kan. Dia sampai peringkat budak-budak yang macam ni yang belajar 2-3 biji buku ni, dia sampai peringkat dia tidak hormat kepada guru yang pakar hadis, pakar Al-Quran, yang pakar tafsir. Pasal apa dia? Cikgu ataupun ustaz, tok guru yang pakar hadis ke pakar tafsir ni, dia tak terlibat dengan usrah. Jadi ini yang dikatakan tak ada sifat tawaduk pada diri dia. Dia berasa dia hebat, dah baca 2-3 buku ataupun 2-3 buah buku pula buku Melayu. Yang tok guru dia baca kitab Arab, hadisnya, tafsirnya tak ada baris, boleh bagi baris. Dia kalau tak ada baris tak boleh baca dah, ya? Tapi dia tidak hormat tok guru, bahkan dia macam pandang rendah pada tok guru kerana ini bukan orang usrah dia, ini bukan orang gerakan ke apa benda, ya. Jadi ini yang kita nak, sifat tawaduk. Dan tawaduk ni tanda-tanda dia antara lain bila kita berjumpa dengan orang, walaupun Nabi sendiri, kita bawa contoh Nabi bila berjumpa dengan orang, walaupun dia standard dia tinggi, tapi bila dia berjumpa dengan orang, dia dulu kadang-kadang bagi salam. Itu tawaduk, ya. Dan bila berjumpa dengan orang, dia dulu bagi salam, dan kadang-kala dia tidak suka orang menghormati dia sangat, ya. Jadi itu tawaduk ni, maknanya kita boleh fikir sendirilah. Kadang-kala tuan-tuan, kita bertemu dengan anak, ya, dengan anak kita, di rumah anak kita, dia anak, ya, kita bagi salam.
Kadang-kadang ayah dia rasa dia tu ayah, dia action, tak ada pula mari mengaji ke apa benda, menyebabkan dia tak tahu lagu mana nak jadi tawaduk. Ya, maka dia pun bila masuk rumah anak tu tak ada bagi salam pun. Ya, dia kira anak aku kena bagi salam kat aku. Jadi orang yang tawaduk ni, pergi jabat, dia bos, head department, maka bila berjumpa dengan pegawai dia yang bawah, dia dulu bagi salam. Itu tawaduk. Ya, baik. Syukur, ya, dan sabar. Kemarin dulu saya dah sentuh sedikit banyak berkenaan dengan syukur dan sabar. Ya, maka warak sendi utama kunci daripada segala sesuatu. Dan tawaduk berarti bebas daripada kesombongan. Bila manusia tu bebas daripada kesombongan, maka orang pun suka. Tak ada manusia dalam dunia ni kau suka berkawan dengan ataupun suka terhadap manusia yang sombong. Ya. Sebab tu kita kalau boleh buang sifat sombong, kita ambil sifat tawaduk. Bila manusia suka, Tuhan pun suka. Jangan duduk ingatlah kita ni hebat ke, kaya ke apa benda, jangan. Pangkat tinggi. Tak ada apa. Orang lebih suka orang kaya tapi tawaduk. Sebab bila sebut kaya, pangkat tinggi, maka kesombongan seolah-olah menjadi milik dia. Tiba-tiba dia boleh buang benda tu dan dia ambil sifat tawaduk, maka pada masa itu Tuhan sayang. Itu yang dikatakan dalam hadis kursi. Wa hibbu li salasin wa hubbi li salasin asyaddu. Aku sayang kepada 3 golongan, tetapi kepada 3 golongan yang lain aku lagi sayang. Antaranya apa dia? Wa hibbul mutawadhi'in. Aku sayang dan aku suka kepada orang yang tawaduk. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi' asyaddu. Tapi orang kaya yang tawaduk lagi aku sayang. Jadi kita cubalah hak benda orang sayang ni kita nak. Sebenarnya perangai buruk manusia tak suka. Dan bila ada pada diri kita, orang tak suka kita. Kita sendiri sebenarnya tak suka kalau orang tak suka kita. Kena ingat perangai baik, orang tengok kita suka. Dan kita pun suka sangat kalau orang suka kat kita. So kita pilih, kita nak hak mana? Nak hak orang suka kita ke, ataupun kita nak buat perangai yang orang tak suka kat kita. Dan sabar menyelamatkan daripada api neraka, dan syukur mencapai syurga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.